Okey, kita nak teruskan untuk awal ni pagi. Kita nak bawakan kepada anda topik iaitu hari sempena dengan Hari Sungai Sedunia, yang mana kita nak lihat kepentingan sungai ini yang sebenarnya menjadi nadi kehidupan kita, dan kami ada menjemput tetamu eksklusif kepada anda. Kami bawakan kepada anda Teknologis Hasrul Nizam Syari, pengarah Lembaga Urus Air Selangor LUAS, yang mana kita tahu peranan individu ini sangat-sangatlah besar dalam memastikan bahawa air yang kita minum, air yang dijadikan pelbagai perkara dalam kehidupan seharian kita ini untuk digunakan dengan secara berhemat. Dan juga kita lihat bagaimana sebenarnya sungai, terutama fokus kepada sungai ini, kenapa penting untuk kita hargai, untuk kita jaga, untuk kita semaikan pendidikan berkaitan dengan kepentingan sungai ini bukan kepada kita sahaja tetapi kepada generasi-generasi yang seterusnya. Gigi. Ya, selamat pagi, selamat datang kita ucapkan kepada Encik Asrul. Terima kasih kerana sudi datang ke awal ni pagi. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan apa mungkin yang Encik Asrul boleh gambarkan mengenai fungsi dan peranan LUAS itu. Dan bezakan dengan air Selangor. Orang nak tahu sebenarnya sebab orang nak faham. Terima kasih saudara Fizi dan juga Gigi. Pertamanya terima kasih LUAS mengucapkan kepada Asrul Wani menjemput dan mempelawa untuk Lembaga Urus Air Selangor berada di dalam awal ni pagi pada hari ini. Air nadi kehidupan. Jelas setiap hari kita sendiri pun menggunakan air. Seluruh tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup mekar. Semua hidupan, haiwan-haiwan juga memerlukan air. Okay. Jadi jelas air ini adalah sebagai peranan utama untuk membolehkan kehidupan ini berantaian dan hidup. Jadi Lembaga Urus Air Selangor ini adalah agensi yang khusus di peringkat Kerajaan Negeri Selangor untuk menguruskan keseluruhan semua sumber air yang berada di Negeri Selangor. Yang mana air-air ini adalah akan disediakan untuk tujuan perbekalan kepada air-air terawat. Yang di sinilah sebenarnya air terawat ini peranannya berada di dalam Syarikat Air Selangor, iaitu sebagai operator tunggal di Lembah Kelang untuk menyediakan perbekalan kepada seluruh pengguna, 8.4 juta pengguna di seluruh Lembah Kelang. Jadi salah satu peranannya, kalau nak memproses air, mesti memerlukan bahannya. Jadi bahannya adalah sumber-sumber air mentah. Jadi situlah letaknya peranan Lembaga Urus Air Selangor untuk memastikan kesiapsiagaan untuk konteks penggunaan di Lembah Kelang, termasuk kepada semua keperluan air terawat, kepada ekosistem, untuk tumbuhan, untuk haiwan dan juga semua aktiviti di persekitaran yang menggunakan air, terutamanya ekonomi, meliputi dua perkara besar, iaitu perlu menyediakan bekalan air yang mencukupi, volume yang mencukupi. Yang keduanya, air itu sendiri mestilah air yang kualitinya sesuai. Sebab kalau air ini tidak ada kualiti yang baik, dia umpama pembaziran. Sebab semua keperluan-keperluan penggunaan tadi, salah satunya yang diperlukan oleh operator air, itu Syarikat Air Selangor, dia perlu mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga selari dengan WHO di peringkat international. Jadi kualiti air itu penting. Jadi jelaslah kenapa sungai itu perlu diberikan perhatian. Sebabnya air daripada sungai itulah sebagai tempat utama untuk diambil ataupun digunakan sebagai untuk semua tujuan yang saya sebutkan tadi. Air laut pun tak boleh ya? Air laut ada juga penggunaannya, tapi tidaklah kepada penggunaan yang sama seperti mana yang kita guna untuk manusia. Untuk air laut ini memang ada, itu pun LUAS uruskan. Yang jelas air laut mestilah boleh sebagai air yang sesuai untuk perjalanan navigasi. Itu kapal-kapal, untuk kepentingan nelayan-nelayan. Sebab nelayan hidup dengan hasil laut. Kalau air di laut tidak lagi berkualiti, sia-sia usaha mereka sebab tiada ada hasil tangkapan. Itu antaranya, ada banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Air di laut. Okey, baik. Kita juga nak tahu sebenarnya air, senarai sumber-sumber air yang di bawah pemantauan pihak LUAS dan juga kuantiti sumber air negeri Selangor. Mungkin boleh jelaskan? Memandangkan LUAS kena uruskan sumber air, jadi air ni sifatnya kita tahu berada di seluruh permukaan. Kita belajar daripada peringkat pendidikan, air ni ada kitaran dia, bermula daripada air yang terbentuk daripada bentukan awan, akhirnya turun sebagai hujan, dan hujan ini akan mengalir secara graviti. Okay, jadi dalam konteks tersebut,
air ini dikawal di seluruh di mana adanya. Salah satunya adalah yang utamanya adalah air-air yang mengalir di dalam sungai. Di Negeri Selangor kita ada 1025 batang sungai, panjang dia 4000 kilometer. Jadi sebenarnya air-air dalam sungai inilah yang menjadi pemangkin kepada sumber bekalan. Yang mana air ini adalah hasil daripada aliran permukaan dan mengalir melalui sungai. Daripada sungai ini akan diambil oleh loji rawatan air. Tapi bila kita berada di dalam keadaan tidak ada hujan, alhamdulillah negeri Selangor dan Malaysia kita ni hujan sepanjang tahun. Tapi kena siap siaga. Kemungkinan adanya suasana hujan kurang ataupun tak ada hujan boleh berlaku. Bila berlaku, air dalam sungai akan berkurang. Jadi bila berkurang, kita perlukan ada tambahan air. Jadi kita berurusan dan mungkin berlaku juga di mana-mana negeri, kita menyimpan air. Simpanan air kita adalah melalui dengan simpanan-simpanan kepada empangan-empangan. Alhamdulillah di Negeri Selangor kita ada 7 empangan besar, yang mana empangan-empangan pada hari ini kita berjaya menyimpannya sehingga ke tahap secukupnya 100% penuh. Yang mana kalau empangan ini dia tak guna hari-hari air dia. Air empangan hanya akan digunakan apabila yang saya sebutkan tadi, aliran air di dalam sungai berkurangan. Jadi untuk meningkatkan aliran air sungai ini, ditambah semula dengan pelepasan daripada empangan. Air empangan yang daripada 7 di Negeri Selangor ni berkeupayaan. Sekiranya kita berhadapan dengan musim kekurangan hujan, empangan kita mampu untuk menyediakan bekalan air untuk tempoh 4 ke 6 bulan tanpa hujan. Tapi kita merasakan itu perlu dipertingkatkan lagi. Jadi kita di peringkat Jaya Negeri Selangor melalui luas dan bersama-sama rakan-rakan agensi, kita juga menggunakan pakai dan kita mensiap-siagakan seluruh takungan yang berada di luar daripada empangan. Biasanya empangan ni berada di kawasan hulu, upstream. Tapi kita di kawasan yang luar daripada upstream, kita ada banyak lagi kolam-kolam yang kita kenali mungkin dulu tinggalan daripada tasik-tasik bekas penghubungan, tasik-tasik yang dibina untuk tujuan-tujuan persediaan untuk dual fungsi masuk banjir. Jadi air ini juga akan boleh kita gunakan. Di mana air ini boleh kita bina dia punya pengurusannya, air ini boleh kita salurkan semula ke sungai dan boleh kita gunakan. Dan jumlah dia besar ya. Untuk makluman, sekiranya kita dapat menguruskan semua kolam-kolam yang berada di seluruh Negeri Selangor ni, sekarang ni kita ada hampir 118 unit. Dia mampu untuk menambah lagi simpanan air. Sekurang-kurangnya lagi tambahan 2 bulan. Jadi kalau dengan adanya empangan, adanya kolam-kolam di luar daripada empangan, kita ada keupayaan untuk menyediakan simpanan air 8 bulan. Sekiranya kita berhadapan dengan musim kemarau. Selangor ada berapa batang sungai? Untuk di Negeri Selangor, untuk makluman Fizi dan Gigi, istilah kita menguruskan sumber air ini, kaitkan sungai dipanggil lembangan. Lembangan ni adalah kita lihatkan catchment dia. Di Negeri Selangor kita ada 7 lembangan. Sungai utama lah. Sungai utama, tapi ada anak-anak sungai ni macam saya sebutkan tadi, keseluruhannya ada 1025 sungai dan jumlah panjang dia hampir 4000 kilometer. Baik. Sebenarnya diskusi kita ni adalah bersempena dengan Hari Sungai Sedunia. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok apa masalah-masalah yang mungkin berlaku di masa hadapan, salah satunya adalah kemarau. Tapi kita tidak dapat lari daripada kes-kes pencemaran. Bagaimana sebenarnya peranan luas sendiri dalam memastikan bahawa pencemaran ini takkan berlaku di sungai di Negeri Selangor, dan apa mungkin kalau berlaku, apa mungkin jenis bahan pencemar yang paling biasa dibuang ke dalam sumber air? Ini adalah perkara yang selalu memberikan kita kerisauan. Sebab penggunaan sumber air untuk kita sediakan kepada penggunaan harian adalah satu jumlah yang besar. Macam saya sebutkan awal tadi, 8.4 juta penduduk di Lembah Kelang, Selangor, termasuk Wilayah Sultan Kuala Lumpur dan Putrajaya ada bergantung kepada perkhidmatan bekalan air daripada Selangor. Jadi sudah pasti kalau saya kata berlaku isu pencemaran adalah sesuatu yang akan menyebabkan terputus bekalan. Boleh saya katakan di sini, cabarannya cukup besar, memandangkan tadi sungai-sungai yang ada di Negeri Selangor ini, hampir keseluruhannya telah pun berada di dalam persekitaran yang telah pun dengan adanya pelbagai pembangunan dan aktiviti. Antara pembangunan tersebut, kita tidak boleh nak mengatakan, kita tidak boleh membenarkan. Sebab itu adalah pemangkin kepada keharmonian kehidupan kita semula. Kita perlukan ekonomi, kita perlukan tempat tinggal, kita perlukan kepada rantaian kepada kehidupan. Perlunya ada penternakan, perlunya ada
pertanian. Semua aktiviti ni sebenarnya adalah potensi kepada berlakunya elemen yang dikatakan menurunkan kualiti air. Kita tak nak tarifkan sebagai pencemaran. Itu adalah perkara yang dikaitkan sebagai potensi menurunkan kualiti air. Ianya adalah apa saja aktiviti-aktiviti tersebut, seharian kita menggunakan air. Tapi dalam kita menggunakan air, pastinya kita tidak boleh mampu untuk menguruskan air itu sepenuhnya. Kita perlu melepaskan semula air-air yang kita istilahkan sebagai sama ada air guna ataupun air sisa kepada persekitaran. Itulah sebenarnya antara komponen utama daripada pelbagai aspek aktiviti yang berada di persekitaran sungai, yang mana pelepasan air tersebut akan memenuhkan hampir jumlah besar di dalam aliran-aliran sungai yang menyebabkan kerugian kualiti. Tapi benar, dalam keadaan yang lebih spesifik dan kritikal, ada penyumbang-penyumbang yang dikatakan sebagai punca yang besar. Antaranya daripada kesan-kesan aktiviti-aktiviti industri, kesan daripada aktiviti-aktiviti ekonomi, antaranya berkenaan dengan pembukaan pembangunan, kerja-kerja tanah, aktiviti-aktiviti perbandaran seperti komersial. Yang mana semua perkara-perkara tersebut ada di antaranya aktiviti tersebut pengurusannya ada kelemahan. Pengurusan pelaksanaannya ada kecuaian. Yang mana mungkin ada antaranya adalah dalam mereka menguruskan sisa-sisa proses. Sisa-sisa aktiviti tidak diuruskan dengan baik dan itu akan masuk ke dalam sistem sungai kita dan jadi pencemaran. Dan memang ada sebenarnya perkara-perkara yang berlaku kerana disebabkan sikap ketidakbertanggungjawapan. Itu yang kita takrifkan yang soalan tadi, melakukan pencemaran. Dengan tidak mengambil perhatian yang sewajarnya, membuang bahan-bahan, sisa-sisa ataupun sumber-sumber yang menjadikan bahan pencemaran ke dalam sumber air. Dengan pendekatan mudah dan tidak dikawal, dan itu antara perkara. Dan antara bahan-bahannya yang boleh saya takrifkan secara mudah kita faham, itu adalah sebenarnya sisa-sisa proses-proses ataupun sisa-sisa daripada pelbagai aktiviti. Okey, baik. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya kepada Encik Asrul berkaitan dengan bagaimana kita boleh menghargai sungai yang ada, khususnya untuk penduduk Lembah Kelang lah. Sebab dekat sana kita tahu bahawa Lembah Kelang ni memang yang mana yang tinggal di Lembah Kelang, sememangnya kita tak boleh lari daripada isu-isu pencemaran air disebabkan oleh seperti Encik Asrul katakan pembangunan industri dan sebagainya. Tapi banyak lagi kita nak tanyakan. Kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi membincangkan berkaitan dengan kepentingan sungai yang menjadi nadi kehidupan kita. Kita bersama dengan Encik Asrul. Encik Asrul, daripada luas. Encik Asrul, kita juga lihat tadi kita telah bincangkan peranan luas dan fungsi luas menyalurkan atau memastikan air itu disalurkan kepada air Selangor, kemudian diproses dirawat untuk diberikan kepada pengguna. Dan kita juga nak lihat kepada, ini soalan basic lah kan. Kenapa perlu hargai sungai? Dan kita juga nak lihat kepada peranan masyarakat itu, kerana kita lihat bagaimana kalau isu-isu berkaitan dengan pencemaran, perubahan iklim dan sebagainya ini seakan-akan dia tidak berada di atas atau salah satu sudut perhatian kita. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh meningkatkan lagi kesedaran dan juga bagaimana pengguna sendiri di rumah ni, apa benda-benda kecil sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk kita pelihara sungai? Okey, yang pertamanya memang sewajarnya setiap pihak, terutama diri kita sendiri, adalah ada peranan kepada menguruskan penggunaan air. Kita dah sentiasa diberikan analogi dan kita memanglah kita dah berjaya lakukan gunakan air secara berhemah. Okay? Tapi satu perkara besar yang lagi kita kena buat adalah bagaimana kita nak uruskan air tersebut setelah kita gunakan. Bermula yang pertamanya daripada diri kita sendiri. Dan juga yang keduanya nanti adalah berkaitan dengan kaitan diri kita dengan masyarakat yang lebih besar di sekeliling kita. Untuk diri kita sendiri, jelas setiap hari kita menggunakan air. Dan secara dapatan kajian di negeri kita, di Selangor dan di Malaysia, setiap orang menggunakan sekitar 200 ke 240 liter sehari. Tapi adakah kita minum semuanya? Adakah kita dapat simpan semuanya air tersebut di dalam
kawalan kita. Ada sebahagian besar, mungkin 80%, 90% kita akan gunakannya untuk tujuan penggunaan tertentu, tapi kita akan buang semula. Iaitu yang akan dikategorikan, dijadikan yang dikatakan sebagai air sisa dan air guna. Sejauh mana kita buat kawalan, pengurusan kepada kita membuang air sisa ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan harian kita sendiri, bermula daripada rumah kita, sewajarnya hanya air-air yang bersih saja yang disalurkan ke dalam longkang. Tapi banyak yang kita mungkin dah tak berapa mengamalkan ataupun kita tidak melakukan perkara yang betul. Air-air yang kita gunakan terutama di dapur, air-air basuhan kita yang kita gunakan mesin basuh, kita tak salurkan ke dalam sistem kumbahan yang telah pun dibuat oleh agensi yang berkenaan. Kita membuat jalan pintas, kita alirkan terus kepada sungai ataupun longkang. Jadi sewajarnya kita faham dulu. Kita boleh uruskan sebenarnya. Semua air yang kita gunakan, pastikan kita menguruskannya, gunakan sistem yang betul. Kalau kita dah mengubah, kita dah buat pindaan, ini ada masa lagi untuk kita perbetulkan. Okay. Untuk konteks yang lebih besar, bagaimana kita dengan persekitaran? Sama ada kita ni sebagai pihak yang utama, mungkin kita sebagai pengusaha ataupun kita sebagai pihak yang mendapatkan perkhidmatan, kita juga kena pastikan perkara yang sama. Apa saja air-air yang digunakan yang akhirnya menjadi sebagai air sisa, sepatutnya air sisa tersebut mesti diuruskan dengan betul. Okay, kita pastikan kalau kita contoh kita nak pergi basuh kenderaan, ambillah sedikit perhatian, pastikan air-air yang telah jadi air sisa tersebut tidaklah secara terus dibuang ke dalam longkang. Mestilah dia melalui sistem yang ada. Sebab kepentingannya begini, setiap hari keperluan di Lembah Kelang kita perlu mensiapsiagakan 5,000 juta liter sehari. Dan 5,000 juta liter ni cukup besar. Jadi kalau kita ada kelemahan, kita ada kesilapan dalam kita menguruskan sumber air ini, yang dapat kesan balik kita sendiri. Kerana air-air sungai kita inilah yang akan digunakan untuk kita bekalkan kepada loji-loji rawatan air. Loji-loji rawatan air kita bukannya bersambung terus daripada empangan. Di Negeri Selangor kita ada 34 yang diuruskan oleh Syarikat Air Selangor di seluruh Negeri Selangor, dan loji-loji rawatan air ini sebenarnya berada di persekitaran kehidupan kita. Di pusat-pusat bandar, di kawasan-kawasan yang telah berbagai aktiviti, tapi kesannya kalau kita macam saya sebutkan tadi, kita tak uruskan air yang kita guna, kita ambil mudah, kita berjangkakan air yang kita buang tersebut betul lah kita buang kat sungai kan. Itu pemahaman kita, tapi kita tak ambil perhatian air itu sebenarnya akan kita ambil semula. Dan diproses dan kita guna semula. Okey. Itu sebenarnya tak terfikir oleh ramai orang mengenai perkara itu kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa negara kita akan berhadapan dengan musim hujan tengkujuh dan mungkin kemungkinan akan berlakunya banjir. Luas sendiri, apa peranannya di sini? Okey, suka saya menyampaikan sebenarnya di peringkat Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar telah pun melihat perkara ini secara lebih dekat. Okey. Yang mana untuk urusan berkenaan dengan isu-isu air. Tadi kita sebut isu air yang pertama tadi, isu-isu tentang keperluan sumber air ataupun bekalan air. Juga kita letakkan pendekatan persediaan sekiranya kita kekurangan air. Itu musim kemarau. Sekarang yang ketiga, apakah kaitannya bila kita menerima banyak lebihan air? Itu boleh dikatakan musim monsun. Musim monsun Timur Laut dalam pelaporan dijangka akan berlaku sekitar pada November sehingga bulan Mac. Dan ketika musim monsun Timur Laut ni, kita akan menerima lebihan hujan. Jadi isu dia pula, bila ada lebihan hujan, lebihan penerimaan hujan, ada potensi banjir ataupun banjir kilat. Jadi di peringkat Kerajaan Negeri Selangor telah pun melihat perkara ini secara menyeluruh yang dikatakan sebagai pengurusan sumber air bersepadu. Jadi luas pun terkait, walaupun luas sebenarnya menyediakan keperluan sumber air. Jadi telah pun diaktifkan yang dipanggil sebagai skim jaminan air mentah ataupun Water Resources Assurance Scheme (WARAS) yang ketengah oleh Kerajaan Negeri supaya benda semua saling berhubung kait. Jadi apa yang spesifik berkaitan dengan luas ada pengawalan kepada tempat-tempat penyimpanan air. Satu di empangan, kalau di luar empangan kita ada kolam-kolam di luar. Jadi atas maksud tersebut kita menggunakan pakai empangan kita, dan tahun ini kita membuat secara menyeluruh seluruh ke-77 empangan di Negeri Selangor
kita buat pelarasan untuk bersedia untuk berhadapan dengan musim penerimaan hujan yang tinggi ini di hujung tahun ini. Kita telah mengambil pendekatan untuk mengurangkan simpanan maksimum dalam empangan. Iaitu kita meletakkan had air hanya akan disimpan dalam sepanjang musim monsun ini tidak melebihi 90% Setiap empangan. setiap empangan. Matlamat dia adalah untuk kita ada ruang lebih kurang 10%. Jumlah 10% ni sebenarnya besar volume dia. Yang mana kita ambil tahap kesediaan kalaulah hujan ini turun di kawasan-kawasan yang berkaitan dengan empangan. Di kawasan-kawasan dalam kawasan catchment empangan. Jadi air tersebut dapat kita simpan ataupun kita tahan di dalam kawasan empangan berbanding air ini berada di persekitaran. Sebab kita jelas macam berlaku tahun lepas, kawasan persekitaran kita di Lembah Kelang ini adalah telah hampir semuanya telah pun dibangunkan. Jadi untuk kebolehan untuk air tersebut meresap dengan cepat tu dah semakin minima. Begitu juga kalau dia nak dialihkan terus dengan segera ke laut pun ada kalanya tidak semudah itu. Jadi kita menggunakan empangan kita sebagai membantu untuk mengambil air lebihan ini. Okey. Encik Asrul, kita pun sebenarnya tak banyak masa. Kita ada lebih kurang dalam seminit dua lagi. Mungkin orang ramai tak tahu sebenarnya kita ada Hari Sungai Sedunia. Mungkin boleh terangkan bagaimana sambutannya dan juga adakah luas akan menyambutnya nanti? Okey. Sudah pasti Hari Air Sungai Sedunia ini adalah sesuatu yang khusus. Malahan di peringkat international, peringkat dunia pun meletakkan satu ketetapan, iaitu setiap hari Ahad minggu keempat pada bulan 9. Itu bertepatan dah kita berada di minggu keempat bulan 9 sekarang ini, dan hari Ahad ini ada hari berkenaan. Jadi di peringkat luas sebagai pihak yang terlibat secara khusus dengan pengurusan air, kita juga tidak ketinggalan. Jadi kita telah pun mengaturkan pada 25 hari bulan ini, iaitu pada hari Ahad, kita telah memilih satu kawasan yang sinonim dengan tempat yang menarik, iaitu di Kelang. Kita buat peringkat Kelang, di mana kita akan anjurkan secara bersama dengan agensi-agensi yang berkenaan. Antaranya untuk kita ketengahkan Selangor Maritim Gateway. Okay, jadi insyaAllah pada 25 bulan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Esko Alam Sekitar kita, Wabihi Loisan. Akan bermula pada 7.30 pagi sehingga jam 2 petang. Pelbagai aktiviti ada di sana. Okay, aktiviti-aktiviti kita nak menggalakkan kehadiran masyarakat, sebab di situ kita melihat betapa banyaknya program interaksi dengan sungai. Jadi kita amat mengalukan untuk semua hadirlah. Baik, kita harap ramai yang menghadiri inisiatif yang diadakan luas pada 25 hari bulan ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Asrul Nizam Syahri, Pengarah Lembaga Urus Air Selangor Luas, yang sama berkongsi kepada kita. Ingat apa pesan Encik Asrul, apa saja yang anda buang ke dalam sungai kita, akhirnya air itu akan kita guna pakai semula untuk kehidupan seharian kita. Jadi cintailah sungai kita demi kehidupan yang lebih baik. Ya, dan itu saja di Awani Pagi untuk hari ini. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Terima kasih, Encik Asrul.